Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak share sikit nota yang mungkin ada di kalangan kita yang masih lagi terlepas pandang ataupun ada yang keliru dengan multi time frame. Jadi di hadapan kita ada chart Euro JPY, di kiri sekali kita ada 15 minit, 1 jam, dan juga yang paling kanan sekali adalah 4 jam. Okey, bila kita sebut tentang BBMA, kita buka yang 4 jam dulu. Okey, memandangkan 4 jam ini merupakan time frame yang paling besar yang kita guna, sebab kita ada time frame L15, kita ada time frame H1 dan juga kita ada H4. Maka bila kita menggunakan time frame yang paling besar adalah time frame H4, maka kita kena tahu di mana level-level MHV terlebih dahulu. Okey, macam mana kita nak kenal pasti MHV? Ini adalah contoh awal pada ketika candle di atas. Jadi bermulanya candle uptrend, dan apabila munculnya reverse candle, CS reverse kita panggil. Okey, kita tandakan kawasan ini. Kemudian kita nampak bila setiap kali reverse di time frame H4, tujuannya satu saja, untuk mencari re-entry. Begitu juga macam ini, dia reverse, tetapi tujuannya bukan untuk mencari re-entry. Jadi ini untuk yang masih lagi baru ataupun masih lagi yang tidak ref, abaikan dulu. Tujuan kita, matlamat kita yang pertama, kita nak cari re-entry. Ini re-entry. Okey, bila re-entry berlaku, price mesti akan breakout, maknanya keluar daripada level MHV ataupun level CS reverse yang kita tandakan untuk membuat trend. Okey, sehinggalah muncul sekali lagi MHV, berlaku sekali lagi candle reverse, dan berlaku sekali lagi candle re-entry. Okey, maka apabila harga selepas re-entry tidak berjaya melepasi kawasan yang telah kita tandakan, maka disitulah berlakunya CSR. Okey, CSR. Okey, saya nak ulas hari ini berkenaan dengan yang berlaku ni. Okey, setelah munculnya MHV dan kita ada nampak CSR, dan kita nampak ada reversal candle, candle reverse kat sini, kita boleh nampak CS reverse. Kita tahu bahawa kalau munculnya CS reverse ni, tujuannya satu saja, iaitu mencari re-entry. Kita besarkan. Okey, di sini ini H4, ini H4. Saya nak bawa
anda satu pemahaman lah, satu konsep. Bila kita trade di time frame H4 yang paling besar, maknanya semua structure adalah di dalam H4. Trade re-entry pun di dalam H4. Sebab tu confirmation kita bermula setelah berlakunya siasarah. Ini adalah confirmation kita. Ini adalah signal kita. Jadi apa yang kita cari adalah kita mencari zone untuk re-entry. Zone re-entry. Kita dah kenal pasti dah zone re-entry itu dekat mana. Okay. Kita buka H1 apabila price naik, reverse ni, okay, dia dah sentuh kawasan MA ni, MA high ni. Bila kita nampak price berada di dalam zone re-entry, kita tukar kepada time frame H1. Apa yang kita nak lihat? Bila kita buka di time frame H1, kita masih lagi membuat benda yang sama. Maknanya pergerakan H1 ni kita nampak inilah pergerakan H1 untuk mencari re-entry, ataupun pergerakan H1 untuk mencari zone re-entry. Zone. Okey, ni zone re-entry. Jadi apakah yang memvalidkan re-entry itu? Seperti biasa juga, setiap kali ada candle reverse, kita tandakan. Sebab reverse ini adalah untuk mencari re-entry bagi pergerakan ini. Jadi kita nampak ada re-entry yang berlaku, ataupun price menyentuh di 2 MA itu, MA low, dan selepas dia menyentuh level re-entry untuk trend yang kecil ini, price telah naik dan tidak break zone kita. Dia tak break. So inilah sebabnya kunci kita katakan sabar. Kenapa ada sabar? Sebab satu kali bila berlaku reverse di H4, H1 akan membuat pergerakan trend untuk retracement. So ini adalah trend untuk retracement. Ketika mana trend retracement ni mati, apabila berlakunya reverse candle, ditandakan MHV bagi reverse candle, retracement punya trend. MHV retrace. Okey, ini adalah MHV bagi retrace punya trend. Ni retrace trend dia naik atas. Dia satu trend kecil yang berlaku di dalam downtrend. Okey, di dalam downtrend. Jadi H1 ni dia naik untuk membuat trend retracement, trend kecil. Matinya uptrend ini adalah apabila berlakunya reverse candle yang telah ditandakan levelnya. Candle ni kita nampak reverse, dan selepas dia menyentuh kedua-dua point of re-entry untuk trend yang kecil ini, kita tengok tidak ada candle yang break kawasan MHV untuk retrace punya trend. Okey, ini adalah signal awal ataupun tanda-tanda awal untuk kita berjaga-jaga bila nak entry. Okey, apabila berlaku keadaan, kita dah nampak dah ni, kita dah nampak candle reverse, kita dah nampak candle retest, kita dah nampak re-entry berlaku di H1. Kita buka time frame kecil, okey, nampak. Kita akan nampak jelas pada waktu ataupun pada ketika price membuat MHV, retrace MHV
untuk trend yang retrace tadi, kita akan nampak di M15 candle ataupun CS telah membuat satu struktur awal, iaitu MHV, dan kita nampak berlaku candle arah kukuh di time frame M15. Okey, ini adalah signal, ini adalah tempat untuk kita entry sebenarnya. Sini apabila berlakunya saja ini confirmation kita, bermakna okey, M15 sudah mula pergerakan untuk memvalidkan re-entry di H4, sebab zone kita dah tanda. Tengok, zone kita dah tanda, reverse daripada H1 pun kita dah tanda, bermakna H1 ini dah memula untuk mematikan kenaikan yang ada ketika itu ini, dan dia pun dah naik, tak boleh lepas. Jadi bila kita buka di time frame M15, kita dah nampak adanya candle arah kukuh di M15. CS arah kukuh, maka di sinilah kita masuk entry kita. Ni kawasan ni, so kita boleh start lah entry, start entry. ok, stop loss kita dekat mana? Stop loss kita mesti di kawasan sini, atas daripada MHP zone. So inilah stop loss kita. Saya dulu sebenarnya waktu saya mula start BBM ini pun stop loss saya pendek sebenarnya. Jadi dia price naik, dia sentuh kawasan MHV ni, lepas tu dia turun, jadi rugi. Saya dah pernah kena. Sebab tu stop loss kena di tempat yang betul, mesti di atas zone, atas zone MHV kita. Lepas tu bila nampak semua ada reverse candle juga, penurunan, lepas tu ada reverse. Kerana reverse ni pun kita tanda juga, supaya kita nak tahu ke tambah low kat mana. Jadi bila muncul candle yang keluar daripada kawasan reverse tadi, candle-candle ni, kita dah boleh start tambah lauk lah. Tambah, kita dah boleh start tambah, kita dah boleh start tambah entry kita. ok, persoalannya sampai mana TP kita. ok, ni pergerakan di M15 Sekarang kita buka balik H4 kita, ni H1, tengok apa berlaku selepas candle reverse. Nampak level tuan-tuan tengok level re-enter reverse di H1 ni, candle turun, candle naik, ini ada level, candle kan break, nampak candle break sini. Jadi ini adalah confirmation kepada continuous trend. Jadi hari ini kita lebih kepada tengok bentuk candle itu sendiri. MA ni semua kita tak fokus sangat sebab dia pening. Kalau saya banyak ajar sebelum ni, ataupun saya banyak share berkenaan dengan MA, garisan-garisan MA ni semua pening. Jadi saya fikirkan satu kaedah yang paling mudah untuk trader-trader memahami pergerakan trend, dan inilah yang saya dapat simpulkan. ok, nampak candle reverse ini ada line kita tandakan, candle break, mana continuous trend akan berlaku sampai mana, sampai mana. ok, bila berlaku
Of course lah, bila berlakunya re-entry, kita target kita yang pertama adalah di kawasan low BB, target TP kita. Tapi jauh sangat lah kan. So macam mana kita nak tahu? Kita buka H1. So H1 ini kat sini dah tahu dah TP kat mana. Kita juga boleh TP dekat sini apabila price masuk. ok, dan jangan lupa bahawa dalam selepas kita re-entry juga ada berlaku juga re-entry dalam H1. Nampak ada candle reverse, kita tandakan. Kemudian ada candle reverse mematikan kenaikan, candle menyentuh dan tidak boleh naik. ok, disebabkan ini H1 jadi kita tengok M15 dia akan berlaku rejection ataupun reverse candle. Keadaan yang sama juga, tengok reverse candle mematikan kenaikan, menyentuh MA low untuk membuat re-entry kepada kenaikan ini, dan dia tak lepas. Mana bila selepas berlakunya kita nampak ada re-entry, mana price dah sentuh untuk buat retest di kawasan-kawasan naik melo ni. Lepas tu kita nampak dia naik, dia tak lepas zone yang kita tandakan, tempat candle reverse ni, tempat candle mematikan kenaikan ni, kenaikan yang kecil ni, maka dia tak lepas. Kita buka time frame kecil sebab tadi di time frame H1 H1 membuat re-entry, betul. Zone re-entry adalah zone re-entry H1. Kita buka M15, kita akan jumpa reverse candle, sebab trend time frame pertengahan adalah untuk menentukan reverse trend dimatikan. Kemudian kita buka di time frame ML minit, kita akan nampak satu setup. Kat mana candle arah muncul? Tak ada satu candle arah muncul kecuali di sini. Dia terus bawa kepada momentum. Dekat sini kita tambah lawai. Inilah entry kita. Ini entry untuk H1. Entry H1 ni di sini. Sebab kalau kita nak buat dekat atas, kita tak tahu. Kita tak tahu. Boleh lah kalau kita, ini entry MHV ni kita boleh buat, tetapi confirmation tak ada. Sebab bila kita entry di sini, bila ada candle selepas dia sentuh sini, dia buat breakout kat sini. Bila dia buat breakout, kita kena cut loss lah. Kita kena cut. Kita kena cut dekat sini. Tapi bila ada confirmation, yang mana confirmation tu pun break low kita ni kan, low ni dia keluar sini, dekat sini kita tambah lauk kita, tambah lauk lagi, buka lagi open position, tambah entry. Selepas berlaku confirmation dia keluar daripada zone level ni, breakout, dia panggil breakout. So kita ini ada tambahan untuk MHV ni. Entry boleh, tetapi kalau dia keluar daripada zone yang kita tanda ni, MHV ni, untuk trend yang kecil ni, kita kena cut. So ini kalau kita nak masuk boleh, ni kita panggil entry untuk MHV. Entry MHV kaedah dia macam tu, berlaku saja price yang membatalkan level zone MHV, kita kena cut. Tetapi kalau dia tak breakout di atas, dan kita just maintain. Bila breakout di bawah, kita tambah lauk. So kat situ kita dah nampak ada entry daripada atas ni sampai bawah. Kita
Kita tengok H4. ok, H4 pun sama juga. Nampak tak? Ni setiap kali ni ada reverse. Nampak tak ada reverse candle? Berlaku reverse candle mencari re-entry. H4 pun buat re-entry juga. Tadi H1, ni H4. Masih lagi dalam zone yang sama, zone ni, zone re-entry H4 ni. ok, kita buka. Nampak? Kat situ juga ada reverse candle, dan di situ juga ada candle yang break di bawah. Kat mana kita nak entry? Buka M15, tambah lagi di sini. Kaedah yang sama juga. Kalau kita masuk di MHV ni, stop loss di atas, dia break ke atas, kita cut loss. Tapi dia break bawah, kita tambah lauk. Kita tambah lauk. ok, sampai bila kita nak buat macam ni? Sampai bila? Jadi bila kita mula dengan H4, kita akan berakhir juga dengan H4. Reverse, cari re-entry betul. Ni turun, lepas tu ada reverse. Setiap kali reverse mematikan penurunan yang sell yang jangka panjang ni, kita tandakan. Sebab kita tahu setiap kali dia buat reverse, dia akan mencari re-entry. Dan apabila berlakunya re-entry tidak membawa kepada breakout macam ni, macam yang ni, maka ketika itulah kita akan close. Kita akan close. Macam mana nak tahu nak close ni? ok, buka time frame H1. ok, H1 kita dah buat entry tadi ok, kenaikan, membuat entry kan. ok, di sini ada level sekali, dekat sini pun ada level MHV yang baru. ok, ni kemudian dia turun, dia turun. Nampak tak ada candle juga ni? ok, candle ni pun kita tandakan juga. Tujuannya sebab dia mencari re-entry di time frame H1. Nampak dia naik. Bila dia naik, dia akan turun, tapi bila turun dia tak lepas kat sini. Cuba tengok apa yang berlaku di kawasan ni di time frame yang kecil, itu di M15, sebelum kita dapat tahu dia breakout sini. So kalau kita masuk itu apa ni, H1 dekat sini, kita punya exit lah. Exit trade kita berlakunya breakout ke atas ni. Jarak dalam masuk sini maksimum pun kita berdapat 24 pip. Kita akan exit. Kita buka di time frame 15, tengok apa yang berlaku sebelum exit ni. Nampak tak ada, tengok tak ada candle arah kukuh pun. Kan tadi kita kata apa, lepas dia buat reversal semua, dia akan buat candle arah kukuh. Di sini kan candle arah kukuh, turun, lepas tu dia naik, tak ada candle arah kukuh. Dekat sini dah kata exit dah. Ni, ini dah bagi sebelum kita exit dekat sini. Kalau kita follow M15 punya petanda, sini dia punya level MHV, sini dah ada breakout. So sini dah kita punya exit juga. So kita boleh exit di dua tempat. So
main structure adalah di time frame H4 lah. Saya tak pastilah, cuba anda tengok di currency lain kalau boleh pakai kaedah ni, sebab saya pun baru ternampak benda ni sebenarnya. Maknanya kita kena sabar banyak-banyak lah. Sebab apa? Kita nak tengok reverse candle ni. Ini yang menentukan, ini semua signal. Sebab tu ini signal. So setup berlaku apabila adanya candle reverse. Dia cari setup. Ada je candle reverse, dia cari setup. Okay. So seolah-olah macam ni lah. Signal sama dengan CS arah kukuh. Okay. Kemudian lepas tu baru munculnya setup. Okay. Dalam setup ini dia mesti mula dengan CS reverse. CS reverse untuk membuat retrace trend. Dia nak buat reverse trend, retrace trend. Lepas tu dia akan ada CS reverse mematikan retrace trend. Ni lah ni. Tapi ke H1 So lepas tu dia akan buat re-entry retrace trend. Lepas tu CS video tak break level MHV. ok, ni lepas dia tak break level MHV, barulah dia akan munculnya CS arah kukuh di M15. So ketika inilah baru kita kata re-entry H4 valid. ok, ini perjalanan yang kita buat tadi. So boleh cuba tengok, tuan-tuan boleh cuba tengok. Kalau boleh pakai, kita kongsi-kongsikan. Kalau tak boleh pakai, mungkin ada kelebihan yang lain daripada kaedah ni. Cuba semak ataupun buat homework banyak-banyak. Rasanya itu saja kot perkongsian saya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.